أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dan sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Misbahud Duja Syarah Safina An-Najah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi, saya kasihi Safa Takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isirin. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita syukur petang ni dapat duduk sejenak mengambil faedah dan mudah-mudahan manfaat insya-Allah. Dan kita hari ini sambung di muka surat 115 Yang ketiga kan, keluar darah keluar darah haid Yang ketiga. Iaitu betul. Satu-satu ke Ustaz? Nak start Satu-satu. Hari tu macam go through semua kan? Oh, Tapi satu-satu nak, Oh, okey baik. Baru Yang bahagian tajuk bawah yang baru. Oh, okey, tajuk baru. Baik, 111 bawah. 84. 84 ni cerita perkara-perkara sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Disebut mandi wajib. Dengan catatan 84 untuk lelaki dan perempuan. Dari segi bahasa, makna mandi, ghusl, ialah mengalirkan air pada sesuatu. Mengalirkan air kat mana? Dari segi syarak. Dari segi syarak maknanya mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Maknanya ada niatnya. Ada dia punya apa niat secara syarak. Hukum mandi sebelah. Hukum mandi ada berapa? Ada 5. Yang pertama, hukum mandi itu wajib bila? Macam mana? Seperti mandi wajib dan juga mandi sunat yang dia jadikan nazar. Dia nazar nak mandi sunat Jumaat. Tapi mandinya sunat. Tapi oleh kerana dia nazarkan, maka mandi itu jadi wajib untuk diri dia. Ke atas diri dia. Yang kedua, mandi hukumnya sunat. Seperti mandi-mandi yang disunatkanlah. Nanti adalah cerita dia mandi sunat. Yang ketiga, harus mubah. Jika dengan tujuan untuk bersih-bersih badan dan tidak disertai apa-apa niat khusus untuk kebaikan. Saja nak sejuk-sejuk, nak mandi-mandi, harus saja. Yang keempat, makruh. Iaitu macam mana mandi yang makruh? Mandi dengan cara menyelam. Berdebus. Masuk. Tapi bagi orang yang puasa. Orang yang puasa kalau buat gitu, makruh.
Yang kelima, mandi. Mandi tapi hukumnya haram. Ada mandi hukum haram? Ada. Mandi dengan air yang diperolehi secara ghasab. Ghasab. Ghain, sad, ba. Ataupun nahab. Bolehlah situ, ghasab. Iaitu air yang dirampas, dicuri. Sebab itu kalau ada orang dia curi air. Ada tak orang curi air? Dia tak pakai meter tapi dia ambil air. Dia dah pakai 3 tahun. Tak bayar apa pun. Dia curi air. Tak macam mana dia buat. Dia tebuk pipe ke apa ke. Dia curi air. Curi air jiran ke. Air daripada mana ke. Lalu dia tak bayar. Dia ambil hak orang lain. Contohnya lah. Kalau tempat tu memang kena bayar. Jadi contoh saja. Air daripada rampas. Dia curi rampas orang punya. Maka ketika itu dia mandi dengan air tersebut, maka hukumnya haram. Berdosalah. Okey. Daripada 6 perkara yang mewajibkan mandi, kata pengarang, tengok nota kaki 85 tu. 3 khas untuk perempuan saja, wanita saja. Iaitu 3 sebab tu hanya pada orang perempuan. Yang pertama, sebab wajib mandi, haid. Yang kedua, sebab wajib mandi, nifas. Yang ketiga, sebab wajib mandi, wiladah, melahirkan. Yang kedua, 3 lagi diwajibkan, lelaki pun berlaku, perempuan pun terjadi kepada kedua-duanya. Iaitu, yang pertama, A, namanya berjima, hubungan suami isteri. Yang kedua, mengeluarkan mani atau keluar mani. Dan yang ketiga, namanya kematian. Orang lelaki ada yang mati, orang perempuan pun juga ada yang mati. Yang menyebabkan wajib mandi. Jadi 3 khas untuk perempuan, 3 lelaki dan perempuan. Maknanya orang lelaki ada berapa je? Ada 3 je lah. Orang perempuan ada 6 lah. Jadi dia kena ingat. Itu lebihnya. Maknanya orang perempuan dia kena lebih banyak mandi lah. Mungkin lah. Dari segi apa? Kiraan, bilangan berapa banyak dia mandi dalam sepanjang hayat. Mungkin kita boleh kata orang perempuan banyak mandilah. Ada haid, ada nifas, campurlah mandi wiladah, campur mandi sunat, mandi apa semua. Mungkin orang perempuan lebih banyak. Baik, kita pergi kepada sebab yang pertama yang mewajibkan mandi. Yang pertama, apa namanya? Iaitu atas sekali, muka surat 113. Memasukkan hasyafah, iaitu kepala zakar, ke dalam faraj. Iaitu faraj, nanti dia cerita. Dia tak cakap faraj wanita. Dia kata faraj. Nanti dia ada cerita kat situ. Faraj tu faraj siapa? Baik, 86. Ilaj maknanya memasukkan. Memasukkan di sini bermaksud kepala kemaluan lelaki, hasyafah. Atau juga disebut dengan perkataan al-kamrah. Mengikut kadar ukurannya bagi orang yang ada kemaluan. Masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga kepada had yang tidak wajib dibasuh pada ketika mandi wajib. Apa makna had tidak wajib dibasuh pada ketika mandi wajib tu? Mohon maaf, ni cakap sekali je lah, tak boleh cakap banyak kali. Orang perempuan dalam bab membasuh kubul dia masa mandi, sampai mana dia kena jejak air? Dia kena jejak air sampai kepada kawasan yang terbuka ketika mencangkung. Ketika mencangkung, yang terbuka, yang terzahir, air mesti jejak sampai situ. Okey, baik. Sekarang ni, macam mana nak menentukan satu orang lelaki perempuan, suami isteri tu, dia dah dikira mandi wajib? Apabila dia memasukkan tu sampai kepada batas had yang tidak wajib dibasuh. Maknanya yang wajib dibasuh sampai yang zahir tadi ketika mencangkung. Kalau dia masukkan lebih dalam daripada itu, maknanya kawasan, jejak kepada kawasan yang tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib, maka ketika itu dua-dua dah dikira sebagai melakukan persetubuhan yang mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi, ya. Baik.
Kemudian kata pengarang, jika zakar tidak masuk ke had kepala zakar, maka tidak wajib mandi. Kecuali kalau dia keluar mani. Dalam keadaan begini, wajib mandi bukan kerana dia bersetubuh. Tapi wajib mandi kerana dia keluar mani. Bagi lelaki tersebutlah. Jadi orang perempuan tak wajib mandi. Dia melakukan hubungan tapi tak sampai ilaj, tak sampai masuk. Tiba-tiba yang pas suami dia keluar mani. Isterinya tidak melakukan persetubuhan dan belum keluar mani dan tidak keluar mani. Maka nanti yang wajib mandi siapa? Suami saja. Tapi kalau berlaku yang nombor satu ni, cukup syaratnya, maka kedua-duanya wajib mandi. Ini cerita nombor satu. Baik. Ketika pengarang cakap memasukkan hasyafah kepala zakar ke dalam faraj, faraj yang dimaksudkan tu apa? Tengok nota kaki 87. Sebab dia tak cakap faraj perempuan. Kenapa pengarang ahli fiqh biasa dia tak cakap begitu? Sebab bila dia sampai satu perkataan tu, kalau tak habis, maknanya dia ada maksud yang lebih luas. Biasanya macam tu. Okey, cuba kita tengok. Lihat juga kata pengarang kitab Al-Muhadzab dan juga Al-Bujairimi Alal Iqna. Faraj di sini merujuk kepada lubang kubul. 1. Lubang dubur. 2. Manusia ataupun binatang. Kubul binatang, dubur binatang. Sama ada masih hidup, manusia atau binatang, atau sudah meninggal dunia, manusia atau binatang. Dengan catatan, na'udzubillahi min zalik, mudah-mudahan Allah jaga kita dan zuriat keturunan kita. Kalau ada seorang lelaki melakukan persetubuhan dengan binatang, na'udzubillah min zalik, hukumnya haram. Nanti boleh disabitkan dengan kesalahan jenayah. Soalnya, dia kena mandi wajib atau tidak? Itu cerita dia. Jawapannya, dia kena mandi wajib. Kenapa? Kerana dia memasukkan kadar hasyafah tadi ke dalam faraj binatang. Sebab tu dalam ayat dia tak sebut faraj apa. Sebab binatang pun dia kena juga. Baik. Permasalahan. Kata pengarang. Wajib mandi jika berjima. Walaupun tidak keluar mani. Selesai. Tak keluar mani, berjima sahaja. Maka dua-dua wajib mandi. Tetapi jika bermimpi bersetubuh dan tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi. Kenapa pula nak wajib? Dia mimpi bersetubuh, tidak bersetubuh. Dia tidak keluar mani. Jadi sebab dia punya perkara yang mewajibkan mandi tadi bersetubuh atau keluar mani atau bersetubuh dan keluar mani. Sekarang dua-dua tak berlaku. Dia cuma mimpi bersetubuh dan kemudian dia tidak keluar mani. Maka jawapannya tidak wajib mandi. Nombor 1. Nombor 2. Wajib dia mandi walaupun lelaki tersebut zakarnya berbalut dengan sesuatu seperti menggunakan kondom. Jadi maknanya bukan mesti bersentuhan kulit ke kulit, tapi walaupun berlapik tapi masuk kadar hasyafah, wajib juga mandi. 2. Yang ketiga, wajib mandi ke atas orang yang meliwat dan diliwat. Sekalipun perbuatan itu haram, Rasulullah sabda apa? Mal'unun man atam ra'atahu min duburiha. Celakalah, terlaknatlah seorang suami yang mendatangi isterinya melalui lubang dubur. Jadi bila dia lakukan liwat, walaupun pasangan yang sah, tapi hukumnya tetap haram. Jadi kata pengarang, habis siapa yang mandi? Wajib mandi ni. Maka yang lelaki wajib mandi, maka yang perempuan pun juga wajib mandi. Wajib mandi ke atas orang. Kalau binatang tidak, jangan suruh kambing tu mandi pula. Binatang taklah wajib mandi. Kambing tak wajib mandi. Jadi orang yang meliwat dan orang yang diliwat. Wal'iyazubillah. Maknanya apa? Maknanya sekalipun benda itu haram tapi dilakukan, tetap ada implikasi dan kesan tanggungjawab sejurus lepas daripada itu. Tetap ada kewajipan. Kemudian, tidak perlu memandikan semula mayat yang diliwat atau dirogol kerana hukum taklif adalah untuk mukallaf, orang yang masih hidup, bukan orang yang mati. Na'udzubillah, mudah-mudahan jangan berlaku. Orang tu dah mati, kemudian diliwat. Orang tu dah mati, dah dimandikan, dah selesai. Dah mandi kah?
dah mandi ya, tiba-tiba ada orang meliwat mayat atau merogol mayat. Na'udzubillahi min zalik. Maka adakah kena mandi lagi sekali? Jawapan siapa yang kena mandi? Yang mandi adalah orang yang melakukan perbuatan rogol dan perbuatan liwat itu. Dia yang kena mandi. Tapi mayat tak perlu dimandikan semula. Ulama awal-awal dah cerita, walaupun bendanya kejam, jenayah, dan bendanya adalah maksiat yang amat besar, maka tapi jalan keluarnya berdasarkan kepada asas hukum tadi ya. Itu perkara keempat. Kemudian, jika seorang lelaki, wal'iyadzubillah, memasukkan zakarnya ke dalam faraj binatang atau dubur binatang, atau binatang pula memasukkan zakarnya ke dalam faraj perempuan atau dubur perempuan, maka yang wajib mandi hanyalah manusia itu. Sama ada lelaki atau perempuan. Ataupun namanya perempuan. Selesai kat situ. Cerita tentang yang namanya sebab pertama wajib mandi. Yang kedua, sebab wajib mandi, iaitu apa? Keluar air mani. Muka surat 114. Nota kaki 88. Kerana keluar air mani ini melibatkan dua pihak, lelaki dan perempuan. Bagi lelaki dan perempuan, sama ada dia keluar mani itu kerana mimpi, atau keluar tu ketika jaga, atau melihat sesuatu yang menggairahkan, atau berfikir-fikir. Dia sebenarnya bukan fikir, berkhayal-khayal, atau keluar tanpa sebab. Sama ada sedikit, seperti satu titik, ataupun banyak. Tak kira. Jadi kerana apa tak kira. Kerana dah mimpi, lepas tu keluar mani. Kerana tak mimpi, jaga, keluar mani. Kerana berkhayal, keluar mani. Kerana bersetubuh, keluar mani. Kerana apa, tak kisah. Yang penting sikit atau banyak, pada ketika itu wajib mandi. Jadi memang berat untuk kita cerita kepada anak-anak remaja. Tapi di awal balik kan, umur 11, 12 tahun ni, perlu tak kita cerita? Jawapan dia memang kena cerita. Cuma saya galakkan, kalau nak cerita kepada remaja, jangan programkan lelaki campur perempuan. Tu cadangan saya lah. Sebab ada satu masjid dekat tempat saya sini, dia nak buat program cuti sekolah. Dia nak kumpulkan remaja, cerita tentang mandi, sampai mana had wajib jejak air apa semua kan. So saya kata boleh, kalau nak minta saya bantu sikit-sikit boleh insyaAllah. Tapi syarat dia kena ikut syarat saya lah. Macam demand, macam nyombong. Tapi sebab kita ada target. Yang pertama saya kata kalau boleh, paling ramai 70. Dan saya suka 50 orang saja. Dia cakap. Yang kedua, saya minta tolong kalau boleh kali ni biar lelaki semua. Sebab kalau perempuan semua, yang pertama saya perlu bantuan ustazah ke, tak kisahlah bantuan orang perempuan. Tapi yang kedua biar perempuan semua. Sebab bila kita nak cerita lepas cakap, kita biar orang perempuan dengar. Yang lelaki remaja ni ada benda dia belum perlu dengar. Bukan kita nak sembunyikan ilmu, tapi dia belum perlu dengar lah. Nanti dia apa? Tak bagus. Tak perlu untuk dia dengar. Tapi sesuai bila dia dah dewasa sikit, bila dia nak berkahwin nanti, ada benda yang perlu dia tahu dan dia dengar lah. Tapi untuk awal remaja tak payahlah pasal perempuan kita cerita detail depan budak lelaki, tak perlu. Dia perlu tahu detail untuk lelaki dia. Untuk hal dia. Jadi yang perempuan biar tak payah sangat dia tahu peringkat awal ni, peringkat remaja 14, 14, 15 ni belum perlu. Tapi untuk detail diri dia, dia kena tahu. Sebab benda ni melibatkan sah batal nak semayang, mandi jejak tak jejak air gitu. Kenapa ulama kita kata orang perempuan mandi wajib mesti air yang sampai ketika dia mencangkung? Ada sebahagian kitab fiqh jelaskan kerana keadaan kemaluan wanita ketika sebelum berkahwin dengan selepas berkahwin dan beranak beberapa kali berbeza. Jadi sampai macam tu dijelaskan. Kenapa? Dan kenapa statement tadi dikeluarkan untuk menentukan sama ada. Nanti kalau kita belajar bab jenayah, untuk sabit seseorang itu dikira sebagai berzina atau tak berzina. Salah satu daripadanya ialah tadilah. Apakah masuk kadar hasyafah itu ke dalam sampai kepada kawasan yang
tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib. Maknanya dah masuk dalam. Kalau dia cuma kat luar saja, macam ada satu orang lelaki datang kepada Nabi kan. Wahai Rasulullah, saya dah berzina. Kata Rasulullah, tak adalah, kamu semua gesel-gesel saja. Ya Rasulullah, betul saya berzina, hukumlah saya. Tak adalah, kamu semua peluk-peluk saja. Balik, balik, aku tak nak dengar. Sekali datang lagi, ya Rasulullah, sebenarnya saya memang berzina. Tak, kamu cuma ringan-ringan saja, gomol-gomol saja. Dah, balik. Nabi menganggap bahawa dia tak faham maknanya. Tapi akhirnya dia terangkan bahawa memang betul dia melakukan. Jadi adalah dia punya kenapa tu ada cerita banyak. Tapi untuk kes ini, kalau remaja dia perlu tahu, tapi saya cadangkan pengasingan jantina tu lebih baik supaya tujuan hasrat ataupun kita sebut apa ya, tujuan besar daripada fiqh itu tercapai. Kerana tujuan untuk remaja tahu tu bukan untuk dia tahu sebenarnya, tapi untuk dia melaksanakan perintah Allah. Matlamat, betul. Matlamat dia untuk dia melaksanakan perintah Allah. Baik, yang kedua. Apa permasalahan? Ada satu orang dia bangun tidur. Lalu melihat ada air mani di kain atau cadar dia. Ini benda-benda macam ni kena cerita. Memang kena cerita pada remaja. Termasuk budak-budak yang ada duduk di asrama. Di asrama kena cerita. Sebab tu penting siapa jadi warden, siapa jadi pembimbing ke asrama, semasa ke semasa fiqh yang berkaitan dengan keremajaan dan kedewasaan. Alam balik ni sekurang-kurangnya mesti dia kuasai. Supaya semasa ke semasa diingatkan para pelajar. Baik, kalau dia nampak di kain atau cadarnya yang tak mungkin daripada orang lain. Maknanya dia seorang je tidur kat situ. Dia seorang je malam tadi ada kat situ. Maka ke atasnya mandi wajib. Selesai. Sebab tak ada orang lain kat situ. Dia seorang je tidur situ. Dia seorang je pakai katil tu. Dia seorang je pakai cadar tu. Baik, maka prasangka kuat, dialah. Mana ada orang lain lagi. Baik. Tetapi jika dia syak, mungkin juga daripada orang lain. Kerana dia tidur bersama kawan dia di atas satu katil. Dia tak ada rasa apa-apa. Tak ada mimpi apa-apa. Tiba-tiba nampak tumpukan air mani. Padahal tadi kat katil, bukan dia saja yang tidur di katil tersebut, tapi ada juga bersama dengan kawan dia yang lain. Maka ketika itu sunat dia mandi wajib itu. Sunat ke atas dia. Tapi kembali kepada asal. Apa dia? Budak-budak jangan dibagi dia tidur satu katil. Itu cerita dia. Sebab tu di antara perkara yang warden lah, saya sebut istilah warden. Sebenarnya bukan warden saja. Semua orang bertanggungjawab. Sebab perkara yang berkaitan dengan dosa dalam rumah dan dosa dalam asrama ni, kalau dia dipernahkan kepada remaja, dia punya kesan dia kepada kehidupan remaja tu lama dan panjang. Kesan dia kepada remaja tu apa? Lama dan panjang. Lama dan panjang tu macam-macam lah perkara yang mengiringi hal-hal yang seperti itu. Sebab tu awal-awal mesti diberi amaran, diberi peringatan dan sebagainya. Dulu masa zaman saya kat asrama, ustaz saya dari Indonesia. Dia yang jaga warden. Memang cara dia Indonesia. Memang cara dia memang awas. Awal-awal saya masuk tingkatan 1, awas. Dengan rotan dia, katil tidak boleh tidur bersama. Dulu kita faham, kita tingkatan 1. Tingkatan 1 belum balik, baru masuk sekolah, main lagi, suka main-main ketawa-ketawa. Tapi dia dah bagi amaran awal-awal, katil tidak boleh tidur 2 orang di atas katil yang sama. Yang kedua, malam pukul 12, pukul 1, pukul 2 dia round. Punya dahsyatnya tu. Dulu saya tak faham, kenapa ustaz ni sampai malam pun nak round tengok katil seorang-seorang. Bawa torchlight. Torchlight kecil. Nama dia Ustaz Amal Suhufi. Sampai sekarang jadi rakan Facebook saya, tapi dah balik Indonesia. Dulu kita hantu, tak faham apa benda ni sampai malam-malam suluh-suluh tengok setiap katil gini-gini. Dah macam askar. Rupanya kerana dah lama dah faham, dah tingkatan 3 dah belajar di tempat. Rupanya kalau tak ada lah orang yang macam tu punya dahsyat jaga. Mungkin saja yang macam hari ni yang kita dengar kes yang macam-macam sekalipun tak dapat dipastikan kebenaran dan kesahihan tanpa mengesyak-ngesyak mana-mana sekolah atau madrasah atau sekolah atau asrama atau apalah istilahnya. Tapi bila saya dah lama-lama dah besar gini, patutlah macam tu sekali.
Tapi dia mungkin terdidik dengan cara begitu di tempat dia, di negara dia dulu, ketika di pondok dan sebagainya. Dulu kita pun tak pernah tanya kenapa sampai nak pakai suluh apa, tengok setiap katil apa semua. Kenapa nak buat macam tu? Penat Oh, rupanya bila dah lama-lama baru kita faham. Keadaan remaja, dunia dia dengan jiwa dia, dengan pemikiran yang tak matang, yang belum lagi tapi sekurang-kurangnya mesti diblok awal-awal daripada terbabas dalam melakukan perkara yang tak elok di usia muda. Itu cara dia lah. Tapi itulah namanya, kalau dah namanya pendidikan Islam, bukan mesti dengan songkok, dengan jubah, dengan solat. Dalam bab tidur, bab tentu cadar ada air mani, tak ada air mani pun sampai diberi penekanan. Bukan sebab menyebut hal peribadi orang, bukan. Tapi kerana memberi panduan, kerana manusia tu memang akan melalui fasa itu. Realitinya manusia, siapa-siapa saja, bangsa apa saja, zaman apa saja, memang melalui fasa itu. Dan fasa kritikal itu memang perlu cara pengendalian yang khusus seperti itu. Jadi kalau orang tak faham, dia kata alah apa sampai nak tengok-tengok, nak sek orang tengah tidur pun nak semak, mengganggu. Dia bergantung kepada apa yang kita faham tentang manusia, apa yang kita faham tentang agama. Okey, baik. Kemudian, nombor 2. Jika perempuan yang dijima dan mandi wajib, tiba-tiba dia melihat air mani keluar dari kemaluannya dan dia sebelumnya tidak ada rasa syahwat, sebagaimana, tambah perkataan sebagaimana, ketika bersama suaminya, air mani itu adalah kepunyaan suaminya dan dia tidak wajib mengulangi mandi wajibnya. Ini contohnya gini, satu orang perempuan, isteri, dia bersama dengan suami dia. Setelah mereka bersama, kemudian isterinya mungkin contohnya mandi wajib. Ketika dah tempoh tertentu, kemudian dia dah mandi wajib. Ketika dia mandi wajib, tengah mandi wajib, tiba-tiba keluar air mani daripada kemaluan dia. So macam mana dia nak tahu? Kalau air mani itu daripada dia, air mani dia, maka jawapannya dia dah habis mandi wajib ni. Dah mandi, dah selesai, semua dah ratakan air, tiba-tiba meleleh keluar air mani. Jadi macam mana? Air mani dia atau air mani suami? Kalau air mani suami yang keluar, dikira membatalkan wuduk. Keluar sesuatu daripada dua jalan, kubur atau dubur. Dan keluar air mani bukan air mani dia. Tapi yang keluar tu kalau air mani dia, maknanya jawapannya dia telah keluar air mani sekali lagi, atau yang tadi masa bersetubuh dia tak keluar, kali ni baru keluar. Jadi macam mana? Jadi kata pengarang, jika perempuan yang dijima dan dia mandi wajib, dah selesai mandi wajib, tiba-tiba dia melihat ada air mani keluar dari kemaluan dia sendiri. Yang mana dia sebelumnya, sebelum air mani itu keluar tu, sejurus sebelum sikit daripada air mani keluar tu, dia tak ada rasa apa-apa syahwat. Sebagaimana dia rasa syahwat tadi ketika bersama suami dia tadi. Maka air mani yang keluar lepas dia mandi ni dikira kepunyaan suami dia. Dan ketika itu dia dah dikira selesai mandi wajib dan dia tidak wajib untuk mengulangi mandi wajibnya sekali lagi. Jadi ukuran cara dia buat penilaian begitu. Baik, yang ketiga, contohnya ada seseorang yang selalu keluar cecair. Dulu yang selalu keluar air mazi tu apa? Sayyidina Ali kan? Sayyidina Ali dalam hadis Sahih Bukhari dia cakap apa? Kuntu rajulan madza. Saya ni adalah orang lelaki yang selalu keluar air mazi. Kerana dia tu kalau dalam istilah ilmu sekarang mempunyai hormon testosteron yang tinggi lah. Kita buat hormon apa disebut kelelakian yang agak kuat. Jadi dia selalu keluar air mazi. Cuma dia nak tanya hukumnya kepada Rasulullah, dia segan. Kerana anak Nabi tu isteri dia anak Nabi. Jadi dia hantarkan sahabat Nabi namanya Miqdad untuk tanya kepada Nabi. Jadi sahabat Nabi ni dia tanya direct tu sebab bendanya melibatkan hukum hakam. Sama ada dia ni kena mandi wajib atau dia tak payah mandi wajib. Cuma bila ditanya kepada Nabi, Rasulullah kata apa? Falyaghsil zakarahu, basuh zakarnya saja. Thumma, kemudian yatawadda. Liyatawadda, maknanya wuduk, maknanya hadas kecil. Tapi sekarang ni yang cerita bawah, nombor 3 ni bukan.
Dia keluar, selalu keluar cecair tapi dia tak pasti. Ni air mani ke air mazi. Maka dalam perkara ini, macam-macam pandangan ulama, terdapat 13 pendapat ulama dalam perkara ini. Dan ini amat aneh lah. Jangan risaulah sebab ni amat aneh dan sangat luar biasa. Mengikut qaul yang rajih, seperti mana yang terdapat dalam kitab Imam Ar-Rafi'i dan juga kitab Ar-Rawdah, Imam Nawawi, dia boleh pilih. Dia tu siapa? Orang yang confused tadi ni keluar mani ke mazi, dia boleh pilih antara keduanya dan menyucikannya mengikut cara menyucikan hadas kecil jika dia berat hati mengatakan ianya air mazi, dan dia boleh angkat hadas besar dengan cara mandi wajib jika dia cenderung mengatakan bahawa air yang keluar itu air mani. Namun ada qaul, ada pendapat yang mengatakan dia wajib mengambil langkah ihtiyat. Ihtiyat tu maknanya ambil langkah lebih berhati-hati. Iaitu apa? Pilih air mani. Lebih berat lagi senang. Jadi kalau dia mandi wajib, sekalipun kalaulah sebenarnya tadi air mazi, settle juga. Tak masalah. Kalau dia kira tu air mazi, dia basuh saja, rupanya di sisi Allah dia mandi wajib, kira-kira masih berat lagi. Tak lepas. Jadi ada pendapat mengatakan dia pilih yang lebih berhati-hati. Iaitu pilih apa? Yang keluar ni walaupun tak pasti air mazi, air mani, pilih saja. Ni air mani. Terus mandi wajib. Settle. Lalu kata pengarang, qaul ini, pendapat ini kuat dan dikuatkan lagi oleh Imam An-Nawawi dalam syarah kitab At-Tanbih dan dalam kitabnya Ru'usul Masail. Ia dikiaskan kepada seseorang yang tak yakin dia tertinggal satu solat ke dua solat. Maka ketika itu dia wajib menunaikan kedua-dua solat. Dia tak ingat dulu masa dia tahun lepas, masa dia musafir tu dia tertinggal zuhur saja ke zuhur dengan asar. Zuhur saja ke zuhur dengan asar. Kalau dia ambil zuhur saja, masalah. Mungkin di sisi Allah dia tinggal zuhur dan asar. Jadi lebih baik dia solat, ambil yang ihtiyat, hati-hati. Terus ambil saya tertinggal zuhur dan asar dan dia laksanakan kedua-duanya. Maka insya-Allah lepas dia punya tanggungjawab dia. Ini cerita tentang sebab kedua yang mewajibkan mandi. Kita pergi kepada sebab Ustaz, ya. soalan je. Ustaz, pergi ke belakang sekejap sebelum start ke depan. Hukum mandi wajib tu bagi wanita yang melahirkan kan Ustaz, kalau dia berniat mandi wajib sebab habis nifas tu, dia tak berniat untuk wiladah tu, macam mana Ustaz? Boleh? Boleh. Dikira ke? Ataupun wiladah tu perlu juga untuk diniat mandi? Tak. Kalau dia niat bagus. Kalau dua sebab berhimpun, satu je settle, selesai. Okey, baik, faham. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Sekarang ni kita pergi pula kepada yang ketiga. Sebab mewajibkan mandi. Dia lompat. Nombor 3, 4, 5 perempuan saja. Kemudian nanti yang last meninggal. Last mati kot. Nombor 6. Dia letak nombor 6. Meninggal dunia. Sebab ada sebahagian kitab disebut yang wajib mandi tu 5 saja. Sebab meninggal dunia tu dikira apa? Bukan mandi wajib. Tapi kerana dia bezakan tu sebab bukan wajib ke atas orang yang berlaku pada dia. Kalau haid berlaku pada dia. Mani berlaku pada dia. Bersetubuh dia lakukan. Nifas berlaku pada dia. Tapi kalau mati berlaku pada dia. Tapi tanggungan cerita mandi tu bukan kepada dia. Jadi ada ulama asingkan. Ada ulama dia samakan. Tak apalah. Yang penting kita faham salah satu daripada 6 ni menjadikan wajib mandi. Yang ketiga, perkara mewajibkan mandi, keluar darah haid. Darah haid ni dia tulis kat sini perkara basic, bagus. Tempoh haid paling kurang aqallul haidi 24 jam. Sekurang-kurang haid tu berapa? 24 jam. Sehari semalam. Sama ada berturut-turut ataupun bersambung-sambung. Tak kisahlah, tapi yang cukup 24 jam. Bawah 15 hari lah. Contoh ada orang dia dah 4 bulan tak period.
Ada dah orang, dia dah 4 bulan tak period. Tiba-tiba datang period pagi ni, bukan datang period, tiba-tiba pagi ni ada keluar darah. Keluar darah. Dia pun tak sangka, tiba-tiba keluar darah. Lepas keluar darah, dia pun kelang kabut, beli pad apa semua. Pukul 8 pagi, dia beli pad apa semua. Sebab tak ada sakit perut sangat pun, tak ada apa ke, tak ada rasa macam tak sedap ke apa. Tiba-tiba tengok, cek. Bila pukul 10 dia ganti, tengok. Dah kering, tak ada apa-apa. Cek balik semula pakai cek balik semula tengah hari, tak ada apa-apa. Petang, tak ada apa-apa. Tengok, malam, tak ada apa-apa. Tengok besok, tak ada apa-apa. Besok tak ada apa-apa. Dia cuma keluar dalam masa tempoh 3 jam, 2 jam saja. Tak cukup 24 jam. Maka darah yang keluar tu tidak dikira darah haid. Sebab minimum paling kurang tadi berapa tu? 24 jam, sehari semalam. Kebiasaannya ghalibul haid 6 atau 7 hari. Cerita pasal haid ni oleh kerana dekat IKIM FM, dekat IKIM FM sekarang sedang ada daurah, apa kita sebut daurah, kursus intensif, siri penerangan tentang haid oleh Maulana Mansur. Itu saya cadangkan, bolehlah. Tapi kat sini ada Ustazah Misnah, ada terangkan. Kalau ada okeylah, maknanya dah tahulah. Maulana Mansur tu yang buat kitab tebal tu. Yang cerita, tak ada pula kitabnya kat sebelah saya ni. Dia ada satu kitab haid tebal ni, besar ni. Dia buat secara gambar, secara warna. Dia terangkan siap dengan rajah sekali. Pernah tengok kan? Saya pernah tunjuk kan? Tak pernah dekat FM sekarang dia baru masuk minggu ketiga ke masuk minggu keempat. Dia punya cara penerangan dia mantap lah. Dia orang lelaki tapi dia tahu bab haid detail. Sampai dia kategorikan mumayyazah, ghair mumayyazah, mubtadi'ah, ghair mubtadi'ah. Dengan kitab dia tu sampai dia tahu cukup detail lah. Cukup detail, membezakan. Jadi dia antara orang yang kita kategorikan sebagai, dan mula-mula dia siapkan kitab dia tu dia tak jual. Sebab dia nak kitab itu didiskusikan di madrasah dia untuk mencari salah dalam kitab tu. Biar berkali-kali cari salah sampai pastikan dia ulang sampai guru-guru yang mengajar dekat madrasah tu pun dah jumpa silap, tambah baik daripada mula saya beli tipis ni. Ada depan saya ni. Tipis tapi yang versi baru tebal. Harga dia murah je, 100 lebih. Tapi ilmu dalam dia tu tak ada bandingan. Dulu masa mula-mula dia buat, dia buku dia warna pink, sesuai dengan orang perempuan. Orang perempuan suka pink kan? Saya suka pingpong. Saya tunjuk. Tunjuk buku tu sikit. Ya Allah Rabbi, beratnya buku ni. Dia dulu dia tipis ni. Tajuk dia Tuhfatul A'izza. Tuhfatul A'izza. Ustaz Fadil Ustaz Mansur bin Ismail Al-Hafiz, Maulana Mansur. Kalau kat Seri Petaling tu, dekat KL tu, adalah dapat je kitab dia. Dulu tipis gini je. Sekarang, dalam dia dulu, ni mula-mula dulu. Saya tahu je, saya pun. Dia buat dalam bentuk, alamak, dia tak nampak Tak nampak alamak, dia hilang-hilang Adalah dia buat jadual. Kalau waktu nakak macam mana, lepas tu dia buat kalau darah tu daripada hitam tukar jadi merah, dia ada buat jadual dia. Yang ini pun sebenarnya dah mantap dah, tapi dia buat berganda lagi tebal. Jadi kalau satu orang tu keluar darah straight 4 bulan, keluar darah je setiap bulan, dia tak boleh main bantai je, haid semua. Ataupun dia kata haid 15 hari, tak boleh. Sebab dia keluar straight 4 bulan. Dia ada cara dia, kiraan dia lah. Tapi saya bukan kepakaran saya lah tentang haid ni. Kalau yang basic asas tu boleh. Tapi yang beliau terangkan tu memang cantik lah. Memang apa? Cantik. Ada beza cara kira dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam.
Makcik nak bertanya, boleh satu soalan ke? Bertanya boleh. Boleh tanya sekarang ke? Boleh. Silakan. Okey. Bagaimana kalau seseorang tu dia makan ubat, ni berkaitan dengan haid lah. Sebab haid dia dikirakan sebagai haid jika dia hadir dalam 24 jam. Bagaimana kalau kata dia makan ubat disebabkan oleh nak pergi umrah ataupun haji, maka dia makan ubat, darah tu tertahan dan ia datang, maknanya hari ni dia datang sedikit, petang atau malam dah tak ada, esok mungkin petang pula dia datang, tapi dia teruskan makan ubat. Macam mana Ustaz? Dikira macam mana tu? Dia Sahkah makan ubat, umrah ni? makan ubat tertahan haidnya tak keluar Haid tak keluar. Dia makan lebih awal lah maksudnya, tapi lebih awal itu untuk ya. menahan Sebab dia dijangkakan haid tu akan hadir. Jadi macam mana Ustaz? Adakah dikira sah umrahnya tu? Kalau tak ada darah keluar, maknanya dia tidak didatangi darah haid lah. Kalau darah dia tidak keluar, dekat sini ada tak? Dia ada contoh kat sini tak silap saya. Ada soalan juga yang berkaitan dengan tu. Ya, soalan-soalan contoh. Tapi dengan catatan, kalau tak ada darah keluar, biasa kan orang pergi umrah, pergi haji kan ada yang makan ubat kan? Cuma ada risiko. Yang pertama, kena tanya kepada doktor untuk ukur dia punya tahap kesihatan dan kesesuaian dia makan. Dari segi hukum harus kalau tak memberikan mudarat dan sebagainya. Yang kedua, ialah dia ada risiko nanti, ada beberapa orang yang saya pernah tanya, setelah dia makan tu dia ganggu sikit, dia punya pusingan haid setelah dia makan. Lepas-lepas balik tu walaupun dia dah tak makan, tapi dia mengganggu. Tapi kalau dia makan tak keluar, maka jawapannya dia dikira sebagai tidak didatangi darah haid. Bila tak datangi darah haid, maknanya dia teruskanlah dia punya ibadah dia. Dan tujuan makan kalau datang, tu gitu lah. Kalau dia turun juga Ustaz walaupun sedikit tapi tidak 24 jam. Macam mana Kalau Ustaz? tidak 24 jam bukan darah haid lah. Dia mesti 24 jam. Dalam tempoh dia orang kalau dah makan tu keluar tak? Ada juga Tengok ada pada juga Ustaz, saya pernah makan dulu Ustaz sebelum saya nak pergi umrah. Masa tu period saya dah 4 hari ke. Kita dah agak-agak kan. Saya agak-agak dah selalunya 5 hari dah habis tapi dia tak ada. Lepas tu saya pergi jumpa ustaz saya pergi jumpa doktor, saya bagi tahulah dia saya nak pergi besok, saya nak pergi umrah, saya cakap kan. Dia kata dia bagi pil. Dia berhentilah. Makan. Makan. Lepas makan baru bertolak pergi. Yalah baru bertolak pergi. Dia kata suruh makan hari ni, malam ni makan, pagi besok makan. Kebetulan masa tu pergi Madinah kan. Jadi sepanjang di Madinah tak ada. Sampai ke Mekah sampai balik tak ada. Dia kira berhentilah. Kira berhenti lah sebab masa tu kita dah 5 hari kan. Kira dah macam dah nak hujung lah. Dah hujung. Bila makan dia tapi berhenti tak tahulah kalau awal tu saya tak tahulah mungkin dia stop kan. Lepas tu dia keluar balik. Dari pengalaman saya lah. Dari pengalaman baik, itu secara umum lah macam tu keadaan seseorang. Sebab tu nanti ada pengajian dengan Ustazah Misnah tu. Nanti tanya dia kalau kita makan tu macam mana, kalau keluar juga. Tadi makan kerana dia makan dalam tempoh yang dianggarkan di hujung tempoh haid dia secara peribadi seseorang. Tapi mungkin keadaan berbeza pada orang yang makan tapi tempoh yang hampir kepada waktu haid keluar. Maknanya dia dah biasa keluar pada pertengahan bulan. Sekali dia pergi umrah 10 hari bulan. Jadi dia makan ubat tu pada pertengahan 9 hari bulan, 10 hari bulan. Mungkin keadaan dia berbeza lah. Dan kadar ubat, saya tak berapa tahu sangat tentang detail ubat tu, kadar dia macam mana apa semua, tak pernah tanya secara khusus. Tapi macam tadi kebiasaannya haid keluar 6 hari 7 hari. 6 hari
6 malam berserta malamnya, maknanya 7 hari 7 malam, 6 hari 6 malam. Dan paling lama aktsarul haid 15 hari 15 malam. Cuma qil dikatakan ada pendapat mengatakan ada beberapa jenis binatang yang juga didatangi haid. Binatang pun ada. Termasuklah apa tu? Arnab. Arnab pun ada. Arnab. Lagi apa? Kuda. Kuda pun dikatakan ada. Kuda. Lagi apa? Unta. Unta dikatakan ada haid. Cara unta lah. Tapi tak adalah unta tu pergi beli pet dekat pasar malam, dekat supermarket. Tak adalah. Bukanlah macam tu. Cara dia lah. Cara dia lah. Dan dikatakan anjing. Kalau dalam kitab yang saya sebut tadi ni, kitab ni, dia sebut juga. Tu ada. Tu kan nampak kan? Alamak, dia hilang-hilang. Dia buat rajah. Dia kata binatang-binatang yang menurut sebahagian ulama ada. Dekat sini dia tulis anjing, unta, serigala, kelawar, cicak. Cicak. Dikatakan cicak pun ada. Kajian ulama dululah. Wallahu a'lam. Jadi kata sebahagian ulama kita katakan apa? Keluarnya darah itu untuk binatang-binatang tadi, binatang yang betina lah, yang kita sebut tadi, kerana dia dapat menormalkan kembali tabiat badan haiwan-haiwan tersebut. Cuma dia orang pula. Binatang tu tak adalah hukum. Tak adalah 7 hari 7 malam ke apa ke. Tapi adalah keluar namanya darah. Baik, sekarang permasalahan jika satu orang suci. Ini orang perempuan penting tahu. Yang ni saya rasa Ustazah Misnah dah terangkan kot. Tak perlu saya terlalu detail. Jika ada seseorang itu suci daripada haid sebelum waktu maghrib. Sekarang pukul maghrib tempat saya katalah 7.20. Dia bersih pukul 7.10. 7.10 kering. Dah tak ada darah keluar. Tapi belum mandi wajib. Maknanya jika seseorang suci dari haid. Bukan apa ni dia? Spaghetti. Semua spaghetti. Okey, baik. Jika seseorang itu suci daripada haid, bukan suci dari hadas besar, dia belum mandi lagi. Suci daripada haid sebelum waktu maghrib, saya anggarkan pukul 7. Dia wajib menunaikan solat asar. Dia wajib menunaikan solat apa? Solat asar. Dan wajib mengqada solat zuhur. Wajib qada solat zuhur. Okey. Dan begitu juga jika dia suci sebelum subuh atau sebelum terbit fajar. Subuh tempat saya sekarang pukul 6.05 minit. 6.07 minit, lebih kurang lah. 6.05 minit, senang ceritalah. Nak bagi senang. Pukul 6.05 minit. Dia berhenti darah haid dia cek kering pada pukul 5.30. 5.30. Tapi dia belum mandi wajib lagi. Tapi dah berhenti, haidnya dah berhenti. Maka dia wajib menunaikan solat isyak dan dia wajib mengqada solat maghrib. Inilah yang saya minta tolong sangat bagi tahu anak-anak kita. Minta tolong sangat bagi tahu adik-beradik kita. Minta tolong sangat bagi tahu diri kita. Maknanya Tapi yang lama-lama macam mana Ustaz? Allahuakbar. Kena kira lah agak-agak lah. Buat anggaran setahun 10 kali, 12 kali haid. Hutang dia anggaran biasanya waktunya pukul berapa bersih apa semua. Semampu kita qada je lah kalau ada yang belum diqada. Baik, kenapa kita kena orang tu dia bersih pukul 7.10 malam. Maghrib pukul 7.20. Pukul 7.10 dah bersih semua, kering, habis, settle, tak keluar lagi apa-apa. Kenapa dia kena wajib qada, dia wajib solat asar? Sebab dia sempat berada dalam waktu asar di mana haid telah berhenti. Sekira-kira sempat takbiratul ihram. Walaupun dia tak mandi lagi, walaupun dia tak takbiratul ihram, tapi sempat. Dan kemudian kenapa dia wajib solat, wajib qada solat zuhur?
Kerana solat zuhur adalah jenis solat yang boleh dijamakkan dengan asar. Jenis yang boleh dijamakkan. Bukan kesuruh jamak. Bukan kena jamak. Bukan suruh jamak. Bukan boleh jamak. Jenis yang boleh dijamakkan dengan asar. Asar tu yang sebelumnya adalah jenis solat yang boleh dijamakkan. Jenis. Nama dia jenis. Jadi maknanya kalau sebelumnya bukan yang jenis boleh dijamakkan, tak payahlah. Dia sajalah. Dia saja. Contohnya ada orang yang Isyak 8.30, Maghrib 7.30. Dia bersih darah dia pada pukul 7.20. Bukan. Pada pukul 8.20. Bersih je berhenti darah, masuk Isyak. Maka dia wajib sembahyang Maghrib. Kalau dah Isyak, dah terlepas, baru nak mandi wajib, tetap juga wajib qada Maghrib. Isyak wajib sembahyang kerana dah masuk waktu Isyak. Tapi adakah wajib qada asar yang sebelumnya? Tak. Sebab asar bukan jenis solat yang dijamakkan kepada Maghrib. Dengan catatan gitulah. Jadi itu asasnya kat situ. Jadi kena beritahu sebab takut. Bukan takut lah. Sebab realitinya berlaku. Orang perempuan kebanyakan dia ingat dia berhenti sebelum subuh. Pukul 5 dah bersih. Subuh 5.30. Lepas tu dia mandi wajib. Dia sembahyang subuh je. Kalau sembahyang. Jadi dia fikir gini. Dia dah tidur. Bangun tidur 4.30 tersadar. Dia cek tengok bersih dah kering. Pukul 5 memang dah kering. Tak ada lagi. Jadi dia pun tengok nak dekat subuh. Lepas tu 5.30 masuk subuh. Dia pun mandi wajib. Lepas tu dia sembahyang subuh. Yang dia sembahyang subuh tu betul. Tapi menganggap yang dia tak payah solat Isyak, salahlah. Sebab ukuran dia bukan pada mandi pukul berapa. Tapi pada darah berhenti bila. Darah tu berhenti. Jadi dia tetap kena qada Isyak. Dan pada masa yang sama dia kena qada solat sebelum daripada Isyak. Kalau solat itu jenis yang boleh dijamakkan kepada Isyak. Solat sebelum Isyak adalah Maghrib. Maghrib adalah jenis yang boleh dijamakkan kepada Isyak. Maka Maghrib juga perlu diqada. Jadi dia nak qada sebelum dia solat subuh ke, dia nak qada lepas dia sembahyang subuh ke, tak kira lah. Tapi ceritanya dia kena qada. Catatan dia gitulah. Kemudian makruh memotong rambut atau kuku. Kan biasa orang dalam pantang kadang-kadang dia tak potong kan. Dia tak potong kukunya, dia keluar nifas lebih kurang 30 hari. Cuma beritahu, kalau kita ada anak-anak yang pantang, cakap dengan dia, nifas ni bukan, cuti kau memang 60 hari. Tapi jangan kau ingat nifas tu mesti 60 hari je kat dia. Cuti kau lulus memang 60 hari. Tapi nifas bukan mesti 40 hari, 45 hari, tak mesti. Mungkin untuk kau nifas 25 hari saja. Mungkin nifas untuk dia 51 hari saja. Mungkin. Tapi tak apalah, nifas sekejap lagi cerita dia. Sekarang nak cerita dia, makruh potong rambut atau kuku ketika dalam keadaan hadas besar kerana ada riwayat yang menyatakan bahawa nanti ia tidak akan bercahaya sebab dah terpotong. Nanti semuanya akan dikumpul, dikembalikan dan yang terpotong itu akan datang dengan keadaan tidak bercahaya. Sebab tak dimandikan. Ada riwayat sebutnya gitu, tak dimandikan. Tak dimandi wajibkan sebab dah terpotong kan. Tak ada cahaya. Manusia yang sudah dalam keadaan kulfah, berkhatan, nanti pada hari akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan aklaf ataupun dalam keadaan orang dulu sebut kolof. Kolof tu daripada bahasa Arab tu, aklaf tu tidak berkhatan. Oleh itu sunat juga untuk seseorang itu tidak memotong rambut dan kuku ketika haid. Jadi hukum dia sunat tidak potong. Kalau terpotong makruh. Kalau dah terpotong ya. Dah terpotong tak apa, dah terpotong. Kalau dah nak mandikan sama pun tak ada masalah. Faedah doa ketika haid. Ini faedah yang baik. Maknanya doa ni harus saja kita baca. Ustaz ni, kenapa? Ustaz cerita doa ketika haid.
kami tahu selepas segalanya telah berlalu. Oh, tak apalah. Saya tahu pun setelah tak pernah berlaku kepada saya. Kalau nak cerita, nak cerita berlalu tak berlalu, dia tak pernah berlalu pun kepada saya. Sekali pun tak pernah. Jadi cerita dia bukan soal berlalu tak berlalu. Soalnya kita apa? Serba sedikit tu kita kena tahulah cerita dia. Okey, baik. Faedah. Doa ketika haid. Doa dibaca ketika haid. Semoga diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kerana orang yang apa orang yang berada dalam salah satu sebab kenapa takwa itu lebih banyak pada lelaki. Bukan lelaki mesti takwa, bukan. Takwa tu lebih banyak pada lelaki. Salah satunya kerana orang lelaki ni tidak ada keuzuran waktu untuk beribadah yang besar-besar. Solat, tawaf, haji, umrah. Jadi dia tak ada keuzuran waktu. Tapi beza sikit dengan orang perempuan. Dalam hidup dia ada kekangan di mana dia banyak keadaan yang dia memang tidak boleh beribadah yang utama yang tertentu kerana datangnya haid. Jadi ibadah yang tak boleh pula tu antaranya ibadah yang besar-besar. Solat, tawaf, baca Quran, menyentuh mushaf, sujud, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Sujud sahwi dah tentulah sebab dalam solat. Jadi dia ada perkara-perkara besar yang dia tak dapat lakukan secara berterusan kerana ada. Tapi bukan bermakna rendah darjat. Tapi ada orang yang Allah berikan juga keistimewaan pada dia tidak didatangi darah haid. Seperti mana ada riwayat menyebutkan anak Nabi Sayyidatina Fatimah itu digelar Az-Zahra, salah satu asbabnya dikatakan dia tu tidak pernah didatangi haid. Hikmah dia pula memberi ruang kepada Sayyidatina Fatimah untuk beribadah sebebas-bebas dan seluas-luasnya. Bukan sebebas lah, seluas-luasnya. Jadi itu kurnia Allah lah kepada seseorang. Sebab tu kalau ada orang, tapi haid bukan keburukan. Sebab haid juga penting untuk keadaan apa kita sebut hormon dan juga kesihatan orang perempuan. Dan haid ini bukan hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Rasulullah pernah sebutkan itu adalah perkara fitrah yang Allah tetapkan kepada anak perempuan Bani Adam. Ala banati Bani Adam. Anak-anak perempuan Bani Adam. Maknanya sejak daripada Sayyidatina Hawa, bonda kita, sampailah sekarang secara umum memang wanita itu didatangi dengan haid. Jadi kita pun baca doa ini. Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Makna dia, segala puji bagi Allah atas segala perkara, atas segala hal, puji Allah. Dan aku memohon keampunan kepada Allah daripada semua dosa. Daripada semua dosa. Jadi ada 3 perkara besar yang telah kita pelajari. 3 pula. 3 lah perkara besar. Iaitu yang pertama bersetubuh, yang kedua keluar mani, dan yang ketiga keluar darah haid. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran kita ada ilmu yang bertambah, ada catatan yang dapat kita catatkan, dan insya-Allah yang ke hadapan nanti kita akan lihat tentang nifas dan tentang yang namanya apa? Wiladah dan meninggal dunia nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, dan saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fi. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Saya nak tengok je ada soalan dekat chat tak? Tak ada. Okay, tak apa. Sebab tadi saya nampak ada jemaah angkat tangan. Jadi Ustaz, kita tutup asal InsyaAllah. Alhamdulillah. Hari ini satu bab iaitu perkara yang menyebabkan mandi wajib. InsyaAllah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita sedikit sebanyak. Walaupun kita sudah belajar benda ni berkali-kali, mudah-mudahan bertambah lagi kefahaman kita. Bukan untuk diri kita, tapi juga untuk anak-anak kita, keluarga kita, saudara mara jiran mungkin. InsyaAllah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah asar pada hari ini. Ustaz, saya buat hebahan kuliah untuk hari ini Ustaz. Kuliah maghrib kita
bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran dengan fiqh darah haid, nifas dan istiadah pada pukul 8 malam, dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran dan makhrijul huruf pada pukul 9.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemerul Iman. Yang ini saya mewakili Gemerul Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah pada petang ini ada sebarang kekurangan, kesilapan, kekhilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemah itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Jazakumullah.